Promosi Muhammad Khuzairi bin Tarmizi nombor medik 10 di AB 18F2062. Saya akan bercerita tentang pengenalan tentang pelaburan emas dan konsep pelaburan emas mengikut perspektif syariah Islam. Okey, untuk bahagian pengenalan, emas mempunyai nilai yang sangat tinggi di sisi masyarakat kerana warna kuningnya yang cantik serta sifatnya yang lembut dan mudah dibentuk. Selain itu, emas juga salah satu logam yang dianggap sebagai satu kekayaan terulung disebabkan oleh sifatnya yang tidak boleh dirosakkan atau tidak boleh dimusnahkan lah. Ia tidak boleh dibakar, repuk, busuk atau berkarat. Oleh itu, emas telah dikategorikan sebagai satu penyimpanan yang kekayaan yang terulung di dunia lah. Sesuatu yang boleh dibinasakan seperti manusia, haiwan dan tumbuhan yang baik bukanlah penyimpanan yang baik. Seterusnya, wang kertas juga bukanlah sesuatu barang yang berharga seperti emas. Wang kertas boleh dimanipulasikan oleh kerajaan dan dengan sewenang-wenangnya. Contohnya, kita boleh tengok pada zaman Presiden Zimbabwe yang telah bertindak mencetak wang terlalu banyak dan tidak seiring dengan perkembangan dalam pengeluaran barang-barang dan perkhidmatan yang telah mengakibatkan mengalami inflation, high inflation. Keadaan inflasi negara tersebut malang dengan menjangka sehingga ketidakterhinggaan. Untuk konsep pelaburan emas mengikut syariah Islam terbagi kepada 4, iaitu mata wang, kuantiti, transaksi dan bukti kertas. Kita akan tengok yang pertama, iaitu mata wang. Mata wang ni terbagi kepada dua, iaitu makanan asasi dan mata wang. Emas dan perak telah dikategorikan dalam kategori mata wang, iaitu yang agak berharga. Pengharaman dalam isu emas ni disifatkan sebagai mata wang, iaitu dianggap sebagai harta, termasuklah dalam kategori yang telah diperkatakan oleh jumhur fuqaha. Wang kertas dan wang fiat dianggap sebagai jenis mata wang yang tersendiri. Untuk kategori kuantiti, kategori kuantiti ni iaitu sebagai contoh yang melibatkan perdagangan emas seperti 100 gram emas mestilah ditukar dengan 100 gram emas juga, dan ia perlu diselesaikan dalam satu majlis dan akad yang sama. Seperti contoh berlainan, kita boleh tengok emas yang bernilai kuantiti 10 gram boleh dijual dengan beberapa harga yang dikehendaki. Penjualan tersebut mestilah bersyarat urus niaga atau serahan barang. Pertukaran perlu diselesaikan di antara waktu sebelum penjualan berpisah dari majlis akad tersebut lah. Ketiga, pertukaran tersebut juga boleh melibatkan item yang berbeza seperti karan antara emas dan bali. Maka pihak tersebut mestilah berurus niaga dan berhak meletakkan apa saja harta yang telah. Konsep yang ketiga iaitu transaksi. Terdapat pelbagai jenis kaedah pembayaran melalui zaman kini, seperti pembayaran melibatkan kompleks yang melalui transaksi perdagangan emas, seperti pembeli membuat pembayaran emas menggunakan kad kredit ataupun cek, seperti mengikut peredaran zaman lah. Perkara ini telah dibincangkan secara terperinci oleh badan-badan fatwa bertanggungjawab seperti Akademi Fiqh Pertubuhan Islam Antarabangsa yang telah memutuskan bahawa apa-apa sebarang pembelian emas yang menggunakan cek antarabangsa ataupun kad kredit yang telah patuh pada syarat hanya perlu penyelesaian pembayaran tersebut dalam masa tempoh hari bekerja dan adalah diharuskan oleh syarat seperti mana yang dipraktikkan oleh uruf pada hari ini. Pembayaran kad kredit boleh menjadi satu persoalan juga, namun majlis telah memutuskan bahawa kaedah dalam bentuk pembayaran tersebut adalah dikira sebagai bayaran tunai. Konsep yang terakhir iaitu bukti bertulis. Tarabuh hukmi telah dipertimbangkan di mana si penjual emas boleh menerbitkan bukti bertulis kepada si pembeli yang menandakan pemilikan dan hak ke atas emas yang dibeli oleh pembeli tersebut. Bukti bertulis juga boleh membolehkan pembeli, macam kita nak guna untuk masa hadapan, nak guna untuk masa yang akan datang lah. Memandangkan emas yang dibeli itu tiada dalam kategori akad ketika transaksi tersebut dilakukan.
maka emas tersebut hendaklah ditentukan oleh taik dari pelbagai grade, kualiti dan kuantiti tersebut bagi mengelakkan isu gara dalam jual beli pada masa depan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Azmin bin Muhammad Kidli. Nombor matrik 10 DAB F 10 DAB 18 F2002. Okey, hari ini saya akan membentangkan konsep pelaburan emas. Okey, pelaburan emas bermaksud membeli emas di dalam bentuk fizikal. Pelaburan emas juga bermaksud keuntungan atau kerugian adalah kerana perubahan harga emas di pasaran dunia terhadap emas yang anda miliki. Okey, terdapat 3 jenis emas, fizikal iaitu jongkong emas, siling emas dan barang kemas yang layak untuk dilaburkan dalam pelaburan emas ini. Okey, jika harga selepas belian untung diperolehi, begitulah sebaliknya. Emas menjadi pelaburan kerana wang yang digunakan hari ini tidak disandarkan kepada emas. Jika wang ini disandarkan kepada emas, memiliki emas tidak lagi dianggap sebagai pelaburan emas tetapi menjadi simpanan biasa. Dalam pelaburan emas, tidak ada keuntungan harian atau bulanan yang boleh dijangka secara tepat. Lebih-lebih lagi dijanjikan. Ini kerana harga emas sentiasa naik dan turun. Mana-mana pelaburan emas yang menawarkan atau menjanjikan keuntungan atau hibah, ia bukanlah pelaburan emas. Tetapi sebaliknya lebih kepada skim cepat kaya yang bertopengkan emas. Itu adalah haram dari segi syariah Islam. Berhati-hati juga dengan skim yang mengenakan yuran ahli. Okey, dalam pelaburan emas juga terdapat strategi untuk mendapat keuntungan, iaitu beli emas pada harga murah dan juga jual pada harga mahal apabila harga emas naik pada masa itu. Okey, seterusnya pelaburan emas mempunyai tempoh pulangannya, iaitu setahun sekali atau setahun berulang kali. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Ahmad Kushairi bin Muhammad Daud. Nombor matrik 10 DAB 18F 2030. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang jenis pelaburan emas. Emas adalah komoditi yang paling bernilai daripada zaman dahulu hinggalah sekarang berbanding dengan mata wang. Nilai emas pada zaman dahulu sama dengan zaman sekarang pada masa kini. Sebagai contoh, 1 dinar emas pada zaman dahulu bersama dengan seekor kambing. Pada zaman sekarang pula, 1 dinar emas bersamaan juga dengan seekor kambing yang lebih kurang hingga ke 800 hingga ke 900 ataupun RM1,000 seekor. Emas ini boleh digunakan sebagai keselamatan kita dan untuk kita menjana kaut keuntungan daripada pelaburan. Suruh emas yang kita ada ni kita melabur bagi mengaut keuntungan dan keselamatan pula. Contoh kalau kita beli emas harga daripada zaman dahulu hingga sekarang tidak jatuh. Walaupun kita berlaku inflasi mata wang, wang kertas tu kita beli wang itu, duit, and then selepas itu kita beli emas pada waktu emas tengah murah, and then sewaktu kita berlaku kerawatan ekonomi tak cukup duit, kita boleh jual balik emas itu kepada harga yang lebih mahal. Kita kena bijak dengan beli emas pada waktu murah dan jual emas pada waktu yang waktu emas harganya tengah meningkat, kita jual. Dan dari situ kita boleh menyelamatkan kita, dan emas ni juga boleh mengaut keuntungan, menjana keuntungan. Okey.
Jenis pelaburan emas ni ada 4. Yang pertama, barang kemas. Dari semua logam berharga, emas adalah yang paling popular sebagai pelaburan. Biasanya membeli emas sebagai pelindung nilai atau pelindung selamat terhadap apa-apa krisis ekonomi, politik sosial ataupun wang fiat. Kemerosotan pasal pelaburan, pertambahan hutang negara, kegagalan mata wang, inflasi, perang dan kekacauan sosial. Pasaran emas juga tertakluk pada spekulasi seperti mana komoditi lain, khususnya melalui kegunaan kontrak hadapan dan terbitan. Sejarah piawai emas, peranan riza emas dalam perbankan pusat, hubungkan rendah emas dengan harga komoditi lain dan penentuan harga berbanding mata wang fiat. Yang kedua ialah jongkok emas, iaitu gold bar. Gold bar adalah jongkok emas yang dihasilkan dalam saiz berat yang lebih kecil. Ketenanan gold bar, keluaran power gold adalah 9,909.9. Kos mencetaknya lebih tinggi dan kos pembuatannya lebih besar. Sekeping jongkok emas sekilo hendak dipotong kecil menjadi 1 gram. Perlu dipotong dan ditempas sebanyak 1000 kali. Selepas itu dipacking satu-satu. Memerlukan ramai tenaga kerja dan lebihan masa proses. Disebabkan inilah masa harga jongkok emas 1 gram lebih mahal kerana proses pembuatannya rumit. Perlu lebih detail dan perlu ikut langkah demi langkah yang untuk bagi menyiapkan jongkok emas ni dengan baik dan keadaan yang baik dan bentuknya yang kita mahu dengan betul. Yang ketiga ialah shilling dinar emas. Dinar emas merupakan mata wang berasaskan emas yang dicadangkan digunakan di seluruh dunia, terutama di negara-negara Islam. Istilah ini dipilih kerana berteraskan mata wang Islam yang pernah digunakan di negara Madinah Al-Munawwarah pada zaman Nabi Muhammad SAW lagi, iaitu dinar. Dinar emas telah diperluaskan lagi pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin dan tersebar dari Afrika Utara, Andalusia hinggalah ke Bukhara, Delhi dan Asia Tenggara. Dan kemudian yang terakhir sekali ialah akaun simpanan emas. Pelaburan emas menggunakan buku akaun simpanan emas. Biasanya ia ditawarkan oleh institusi perbankan. Pelabur akan membeli emas mengikut harga emas masa dan kuantiti emas yang dibeli akan direkodkan dalam buku akaun. Akaun simpanan emas ni adalah satu sistem akaun emas fizikal 9,999.9 yang diwujudkan oleh Public Gold. Untuk mudah faham lah, bayangkan yang akaun simpanan emas ni adalah satu bentuk sistem bank yang menyimpan kekayaan dalam bentuk gram-gram emas fizikal dan bukan wang kertas ataupun emas maya. Emas bukan semata-mata hanya sebagai medium pelaburan untuk kita beli dan jual. Kita haruslah memikirkan emas sebagai aset simpanan terlebih dahulu, dan selepas tu baru kita fikirkan bahawa emas ni adalah satu medium pelaburan. Dan sistem satu medium pelaburan lah. Memang kita sedia maklum yang harga emas ni akan menaik dan terus menaik dalam tempoh masa yang panjang, dan ini amat menguntungkan kepada peminat emas fizikal lah. Apabila ada wang yang ingin menabung, dah cukup untuk ditukarkan 1 gram emas atas serendah RM1. So RM1 segerakanlah alih wang kertas itu kepada bentuk emas. So, duit yang akaun simpanan emas ni, duit yang kita simpan, duit yang dalam akaun tu ditukarkan kepada nilai, contoh nilai RM1 ditukarkan kepada 100, contoh dalam 20 gram emas kan. And then daripada tu bank orang yang untuk yang bekerja sebagai untuk melaburkan akaun kita ni, dia dah tukarkan siap kepada, macam saya cakap tadi, dah tukarkan kepada emas, and then dia akan guna emas tu untuk melabur dalam menggunakan akaun kita. Dalam situ kita keuntungan kita akan dapat, and then
kelebihan wang pekan simpanan emas ni, bila masa saja kita boleh tukarkan balik kepada emas tu yang telah dilaburkan tu, dah dapat keuntungan. Keuntungan tu juga dalam bentuk emas, and then boleh ditukarkan kepada bentuk duit, wang kertas lah. Itu sahaja daripada saya. Maknanya emas ni, konklusinya, emas amatlah penting untuk kita. Sebab orang kata emas ni mahal. Walaupun mahal tapi amat berguna, itu sudah memadai bagi saya. Bagi semua orang patut ada emas, simpanan emas. Belilah satu ataupun dua gold bar, walaupun tak mampu hanya beli satu je. Sebab emas, walaupun kita tak tahu dengan ekonomi sekarang, seperti saya cakap, emas adalah harga yang daripada zaman dulu. Walaupun pada zaman sekarang akan datang pun harga emas tetaplah sama, dan malah akan bertambah naik. Belilah emas untuk kita buat simpanan, and then sewaktu kita berlaku kewatan ekonomi, contoh kita beli emas dalam gold bar tu, contoh dalam 2000, and then dalam waktu kita kekuatan ekonomi, kita boleh jual balik gold bar itu kepada pihak yang hendak membeli dalam harga dalam 3-4 ribu, kalau orang itu pun mahu lah. Tapi harga emas ni, jangan risau, walaupun anda beli 2000, anda akan dapat pulangan yang lebih berlipat ganda. Walaupun ia makan masa, tapi amat berguna pada kita semua. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firda bin Zulkifli, nombor bateri 10 DIB 18F2056. Okey, saya akan menceritakan serba-serbi sedikit tentang produk pelaburan emas. Poin yang pertama, jual beli emas secara angsuran. Jual beli emas secara angsuran ini ialah skim yang giat ditawarkan oleh syarikat perniagaan emas yang amat diminati oleh para pelabur, terutamanya golongan yang berpendapatan rendah. Pembelian emas menggunakan pelan pembayaran secara angsuran ini, ia adalah satu cara untuk pelabur membuat pelaburan. Okeylah, saya akan menceritakan tentang cara yang mudah untuk dipahami. Okey, contohnya, A ingin membeli emas bar 10 gram, di mana harga emas tersebut ialah RM1,885 daripada syarikat B. Jadi syarikat B akan menawarkan pelan pembayaran angsuran, iaitu selama 4 bulan. A akan membayar RM471.25 pada setiap bulan. Setelah selesai pembayaran, barulah syarikat B menyerahkan emas bar 10 gram kepada A. Okey, saya akan menceritakan poin yang seterusnya, iaitu teknik pelaburan emas melalui manipulasi skim pajak gadai. Ini adalah satu teknik yang popular bagi pelaburan emas untuk manipulasi skim pajak gadai. Kaedah ini bermula dengan pembelian emas fizikal yang boleh dipajak gadai untuk mendapatkan pinjaman. Pelabur akan mengadakan emas yang dimilikinya di pusat pajak gadai untuk mendapatkan pinjaman. Kita semua tahu emas semakin hari semakin meningkat. Bila emas ni meningkat, pelabur akan menebus emas dia kembali dengan harga yang berbeza dari sebelum ini. Contohlah, sebelum ini harga emas 1 gram RM200. Bila emas tu dah meningkat jadi 1 gram RM250, pelabur tu akan menebus balik emasnya dengan harga 250 gram. Di situ akan mendapat keuntungan RM50. Ini adalah satu teknik pelaburan emas melalui manipulasi skim pajak gadai. Okey, saya akan menceritakan poin yang seterusnya, iaitu pembelian emas dengan kaedah penjual memajak emas di atas nama pembeli. Ini adalah satu kaedah di mana membeli emas tanpa bayaran penuh dan memajak di pusat pajak gadai untuk mendapatkan pinjaman, kemudian akan membayar sepenuhnya harga emas itu. Kaedah ini amat bersesuaian oleh pelabur yang tidak mempunyai modal mencukupi untuk membeli emas. Okey, saya akan menceritakan cara-cara yang lebih difahami lah. Penjual akan membawa pembeli ke pusat pajak gadai dan memajak emas atas nama pembeli, dan pinjaman yang diperolehi akan diserahkan kepada penjual, dan emas yang digadai akan menjadi milik pembeli. Ini adalah satu teknik
ataupun cara pembelian emas dengan kaedah penjual memajak emas di atas nama pembeli. Okey, poin yang seterusnya ialah pelaburan emas hiasan. Pelaburan emas hiasan ini adalah satu kaedah pelaburan emas fizikal yang dijalankan oleh setiap pelabur emas. Ialah dengan membeli emas perhiasan dan menyimpan emas tersebut sehingga harga emas meningkat. Kemudian, pelabur ini akan menjual emasnya kembali untuk mendapatkan keuntungan. Okey, saya akan menceritakan poin yang seterusnya, iaitu membeli emas melalui internet. Sekarang, kemudahan internet menyediakan banyak platform kepada pengguna untuk menjalankan urusan jual beli emas secara atas talian. Namun, pembelian emas melalui internet yang ada pada masa kini tidak dapat memastikan pertukaran antara wang dan emas berlaku secara serta-merta, kerana pembeli akan membayar emas terlebih dahulu barulah penjual akan menghantar emas tersebut. Mengikut sah akad jual beli emas mestilah berlaku secara serta-merta. Oleh itu, saya mencadangkan supaya penjual melantik pihak ketiga sebagai wakil kepada pembeli. Seterusnya, wakil itu akan membeli emas tersebut secara serta-merta dan memberikannya kepada pembeli. Okey, saya akan menceritakan kesimpulan untuk produk pelaburan emas. Produk pelaburan emas yang ditawarkan pada masa kini perlulah diambil perhatian oleh semua masyarakat dari sudut syarak, kerana keuntungan yang diperolehi dari pelaburan sekiranya tidak memenuhi tuntutan syarak akan menjadi sumber yang diperolehi adalah haram dan dimukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, kita perlulah menitik beratkan dengan sentiasa peka dalam pelbagai produk pelaburan emas agar tidak tergelincir, dan kita juga perlulah berhati-hati dalam memilih produk pelaburan emas supaya tidak diperdayakan. Oleh sebab itu, kita hendaklah mematuhi syarat dalam setiap produk pelaburan emas. Barulah rezeki kita lebih diberkati. Okey, bismillahirrahmanirrahim dan assalamualaikum. Nama yang diberi Muhammad Amir Aiman bin Khairul Anwar dan nombor metrik 10 DIB 18F2054. Okey, hari ini saya akan meneruskan pembentangan kawan saya sebentar tadi. Okey, sebelum saya meneruskan pembentangan saya pada hari ini, izinkan saya memberikan sedikit ringkasan tentang topik atau perkara yang ingin saya bincangkan atau bentangkan pada hari ini. Okey, yang pertama saya akan membentangkan atau membincangkan tentang kaedah fikih, iaitu 5 kaedah fikih tersebut, dan saya akan menerangkan secara satu persatu, secara ringkas dan secara padat. Dan yang kedua, saya akan menerangkan tentang proses atau kaedah fikih yang terlibat dalam proses pelaburan emas, dan yang terakhir saya akan membentangkan tentang kesimpulan atau keseluruhan kesimpulan tentang tajuk pelaburan emas. Okey, seperti yang tertera di slide, kaedah fikih yang pertama yang akan saya terangkan ialah setiap perkara dinilai berdasarkan niat. Maksudnya setiap perbuatan manusia sama ada dalam ibadah, muamalat dan sebagainya bergantung pada niat untuk mendapatkan ganjaran, pahala atau dosa dan untuk diambil kiram. Okay, maksudnya sebagai contoh, seseorang tu dia niat berwuduk, tetapi lafaz menunjukkan badan. Dikira sah niatnya. Maksudnya kalau kita nak buat sesuatu perbuatan ibadah, contohnya kalau contoh kita mahu melakukan mandi wajib, kita perlu memulakan sesuatu perkara tu dengan niat. Barulah perkara itu dikira satu ibadah. Jikalau kita tidak melakukan sebarang niat, kita tidak akan dapat pahala. Dan mandi wajib kita itu pun tidak sah, sebab kita haruslah memulakan sesuatu perkara dengan niat dahulu. Kerana sesuatu niat itu dikira sebagai salah satu ibadah juga. Okay, seterusnya saya akan masuk kepada kaedah fikih yang kedua, iaitu keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Maksudnya sesuatu perkara yang telah diragui berlaku, maka sebarang keraguan yang datang kemudian untuk meragui keyakinan itu diambil kiram. Okey, maksudnya seperti ini. Sebagai contoh situasi, kita sedang berada di masjid. Tiba-tiba kita merasakan
terkeluar najis atau apa-apa dari tubuh badan kita, tetapi kita tidak yakin sama ada najis itu keluar atau tidak. Okey, selagi mana kita yakin dan kita tidak berasa bau ataupun kita berasa was-was sama ada sah tak solat kita atau tidak semasa kita melakukan solat tadi, kerana kita was-was merasakan bahawa ada najis keluar daripada tubuh badan kita. Okey, kita nak secara simpulkan, selagi mana kita rasa tak bau apa-apa najis, kita teruskan saja solat dan solat kita itu dikira sah. Melainkan kita dapat bau-bau yang tidak menyenangkan, itu kita harus mengambil wuduk atau membersihkan kain kita yang telah terkena najis tersebut. Okey, seterusnya kaedah yang ketiga, iaitu kepayahan membawa kemudaratan. Okey, kaedah ini lebih kepada ibadah kita sebagai seorang umat Islam. Okey, maksud kaedah ni adalah apabila terdapat kesusahan atau kesulitan dalam menunaikan perintah Allah, maka syariat akan diberikan kelonggaran yang akan membawa kepada kemudahan. Okey, maksudnya seperti ini. Okey, asalnya solat itu perlu melakukan secara berdiri atau melakukan biasa, tapi disebabkan seseorang itu dia sakit atau tidak boleh melakukan ibadah dengan cara berdiri, iaitu solatlah, itu tak boleh berdiri kerana mungkin dia mengalami kecelakaan ataupun sakit ataupun sedar uzur. Oleh itu Islam memberi kelonggaran, iaitu dengan cara boleh mendirikan solat dengan cara duduk. Kalau tidak boleh dengan duduk, boleh secara baring, atau kalau tidak boleh juga secara baring, boleh dengan niat sahaja. Itu boleh menunjukkan bahawa Islam ini adalah agama yang sangat mudah dan tidak menyusahkan umatnya sendiri, itu Islam. Okey, selain itu kita boleh beri contoh kepada contohnya makanan haram ataupun babi dan arak itu diharamkan oleh umat Islam makan. Namun disebabkan keadaan darurat, iaitu seseorang itu berada di dalam satu hutan, namun dia mahu makan, dia tidak mahu mati kelaparan. Disebabkan itu dia perlu mencari makanan. Lalu makanan yang dilihat semua itu dia lihat hanya satu haiwan, iaitu babi yang diharamkan oleh Islam. Namun disebabkan dia tidak melihat mana-mana makanan yang halal, dia diharuskan untuk makan babi itu, asalkan untuk menampung perutnya ataupun untuk menjadi alas perut. Tidak perlu makan setelah kenyang. Dia hanya makan untuk menghindarkan dia daripada mati ataupun mati kelaparan. Okey, seterusnya kaedah yang keempat, bahaya mesti dihapuskan. Okey, bahaya mesti dihapuskan maksudnya tidak boleh sama sekali melakukan atau membuat kerosakan dan kemudaratan terhadap diri sendiri, lebih lagi pada orang lain. Okey, maksudnya kat sini, okey, kita boleh kaitkan dengan masalah sekarang, iaitu pandemik COVID-19, iaitu manusia perlulah menjaga diri atau menjaga masyarakat semua daripada merebakkan penyakit, daripada penyakit itu merebak dengan cara, contohnya asalnya solat Jumaat perlu dilakukan secara berjemaah, ya, tapi saf perlulah secara rapat. Tapi disebabkan penyakit ini, Islam membenarkan solat ini dilakukan dengan cara berjarak, itu 1.5 meter, supaya pandemik ini dapat dikurangkan. Oleh itu sebab kita nak menghapuskan penyakit itu daripada merebak, itu kaedah ini digunakan dalam situasi tersebut. Okey, yang terakhir, iaitu kaedah yang terakhir, adat dijadikan hukum. Adat dijadikan hukum maksudnya adat kebiasaannya dapat ditetapkan sebagai hukum atau adat menentukan hukum. Namun jika uruf atau adat kebiasaan itu bercanggah dengan nas, ia ditolak. Okey, selagi mana adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam, selagi agama Islam membenarkan perkara itu. Jikalau adat itu bertentangan, maka ia perlu dielakkan dan dihapuskan daripada diamalkan oleh masyarakat setempat. Okey, justru berbalik kepada tajuk pelaburan emas, antara kaedah fikih yang terlibat di dalam proses pelaburan emas ialah kaedah setiap perkara bergantung pada niat.
Okey, bagi kaedah ini ianya bersifat umum dan sudah diterima pakai sejak zaman berzaman dalam menyelesaikan masalah berkaitan fiqh yang timbul dari pelbagai permasalahan, antaranya dari segi muamalat, dan kita boleh kaitkan dengan perkara ini dengan tajuk kita itu pelaburan emas. Okey, proses pelaburan yang terlibat yang boleh kita kaitkan dalam kaedah fiqh ini ialah melalui penglibatan hibah dalam transaksi jual beli emas yang boleh dikaitkan dengan kaedah ini. Okey, kita boleh kaitkan dengan kaedah hibah ya, iaitu yang saya cakap tadi, hibah dalam bentuk barangan ataupun wang tunai adalah dibenarkan jika mencukupi syarat-syarat hibah dan tidak melibatkan unsur-unsur yang bercanggah dengan syarak. Okey, kenapa kita boleh kaitkan hibah dengan kaedah ini? Kerana perbuatan ini dilakukan secara hakikatnya adalah dilakukan secara akad sukarela, dan ia bukanlah dalam bentuk lazim, malah ia merupakan niat seseorang penjual untuk memberinya kepada pembeli. Maksudnya penjual tu dia berniat untuk memberi hibah tu kepada pembeli. Jikalau pemberi tu tak bagi hibah pun tak menjadi masalah, sebab itu merupakan niat dia sahaja, dan dia mungkin melakukan niat untuk melakukan hibah tu untuk mendapatkan pahala daripada Allah. Justru dia hanya berniat, dan perkara itu tidak wajib pun dilakukan. Kalau dia nak lakukan, dia dapat dia mendapat pahala. Justru jikalau dia tidak memberi hibah, pembeli itu tidak perlu marah ataupun tidak perlu mengatakan apa-apa, sebab itu adalah niatnya sahaja. Okey. Selain itu, justru kita boleh tengok daripada kaedah ini kan, kesimpulan kecil yang kita boleh kaitkan ialah setiap perbuatan baik yang kita lakukan perlulah dimulakan dengan niat yang baik, kerana ia merupakan amalan baik dan juga merupakan satu ibadah kepada kita, kerana niat menentukan perbuatan yang kita lakukan itu untuk Allah ataupun untuk sesiapa. So kalau kita hendak melakukan suatu perkara yang baik, kita haruslah mulakan dengan niat, seperti yang kita kaitkan tadi itu amal hibah dalam transaksi jual beli emas. Okey, seterusnya kaedah yang kita boleh kaitkan dengan pelaburan emas, iaitu kaedah yang kedua ialah keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Kita boleh kaitkan dengan contoh, dalam pelaburan emas itu mestilah wujud. Kewujudan emas fizikal mestilah wujud. Stok emas yang hendak dijual ada atau wujud untuk menjalankan urus niaga. Penjual tidak boleh menjual barang yang tidak wujud ataupun belum dimiliki oleh penjual. Okey, sebab pembeli itu mestilah dia yakin bahawa emas yang dia nak beli itu wujud, supaya dia tidak ragu-ragu dan was-was untuk memilikinya sebelum dia beli itu. Okey, seterusnya barang jualan mestilah sesuatu yang boleh diserahkan. Emas tu mestilah boleh diserahkan. Penjual juga tidak boleh menjual sesuatu yang mustahil untuk diserahkan kepada pembeli. Okey, penjual tidak boleh menjual emas yang mempunyai sekatan tertentu seperti emas tertangguh, perjanjian kontrak, atau emas yang masih dalam pajakan atau gadaian. Okey. Seterusnya kita boleh kaitkan dengan penyerahan emas atau perak secara tunai. Okey, penyerahan emas secara tunai adalah dapatkan emas atau perak yang dibeli di mana tidak semestinya emas fizikal berubah tangan. Okey. Dan selain itu, penyerahan emas adalah secara on the spot. So maksudnya setelah dibeli tu terus dapat emas. Jadi pembeli tu tak ragu-ragu untuk membelinya. Jadi disebabkan itu kita boleh kaitkan proses ini dengan kaedah tersebut. Justru dengan melakukan seperti itu akan berlaku akad jual beli tanpa sebarang penangguhan yang dapat mencetuskan aktiviti riba yang tidak patut syariah. Justru aktiviti riba kita dapat elakkan daripada berlaku. Okey, pada masa ini juga berlaku akad jual beli di mana emas telah sedia dan slip bayaran pembelian emas sebagai bukti pembayaran juga telah tersedia.
maka akad jual beli berlaku antara pembeli dan penjual sebab dua-dua pihak berada dalam satu masa yang sama dan dan dua-dua pihak tak ada keraguan untuk melakukan transaksi tersebut sebab dua-dua pihak berada di tempat yang sama pada waktu yang sama. Okey, kita teruskan dengan kaedah yang terakhir, iaitu kaedah yang terlibat ataupun kaedah fikir terlibat dalam proses pelaburan emas, iaitu adat atau hukum atau uruf. Adat atau uruf dijadikan hukum. Okey, antara proses yang terlibat ataupun perkara yang terlibat dalam pelaburan emas yang kita boleh kaitkan dengan kaedah ini ialah melalui penyerahan harga atau pembayaran untuk transaksi jual beli emas. Okey, di mana terdapat banyak kaedah untuk membayarnya seperti pembayaran secara tunai, kita boleh bayar tunai atau pembayaran secara kad kredit dan sebagainya. Okey, secara urufnya kesemua bentuk bayaran adalah dianggap sebagai pembayaran tunai oleh penjual. Okey, itu secara urufnya. Pembayaran melalui kad kredit masih lagi dianggap tunai kerana pihak penjual akan mendapatkan harga jualan secara penuh dari pihak yang mengeluarkan kad kredit tersebut. Hutang yang berlaku jika adalah di antara pemegang kad dengan pengeluar kad dan bukannya dengan penjual barangan. Okey, itu semua kena faham. Status tunai ini masih lagi diterima secara urufnya oleh penjual, walaupun pada hakikatnya pihak penjual akan menerima secara fizikal atau dimasukkan ke dalam akaunnya beberapa hari selepas transaksi berlaku. Selain itu, proses kelewatan penyerahan emas juga termasuk dalam kaedah ini, di mana jikalau melebihi tempoh 3 hari selepas akad jual beli dimeterai adalah tidak dibenarkan sama sekali. Manakala bagi kelewatan penyerahan emas dalam tempoh kurang daripada 3 hari, muzakarah mengambil maklum bahawa terdapat perbezaan pandangan ulama di dalam hal ini. Namun muzakarah lebih cenderung untuk mengetahui untuk mengambil pakai pendapat yang tidak membenarkan berlakunya kelewatan walaupun tempohnya kurang daripada 3 hari. Okey, kita akan teruskan dengan pembadangan saya yang terakhir, iaitu kesimpulan atau apa yang kita dapat daripada tajuk ini. Okey, sebagai yang anda semua tahu, sejarah dahulu telah membuktikan bahawa penggunaan emas dalam kehidupan manusia telah bermula sejak dahulu lagi. Sejak dahulu lagi manusia memang dah tergila-gilakan emas. Emas ni memang sangat berharga kerana ia merupakan simbol bentuk kekayaan, kemewahan, kemasyhuran. Pada zaman dulu, emas ini dijadikan sebagai medium pertukaran barangan ataupun medium urus niaga lah. Berbanding zaman sekarang kita lebih menggunakan mata wang, kan? Okey, namun sejak berlakunya pandemik COVID-19 ni, banyak umat atau masyarakat sekarang melakukan pelaburan emas kerana mereka menganggap melakukan pelaburan emas merupakan satu bentuk transaksi perniagaan yang boleh menguntungkan mereka. Sejak pandemik ini banyak yang memerlukan duit, kan. Namun oleh yang dapat kita lihat, jika kita hendak melakukan pelaburan emas ni, kita haruslah menggunakan garis panduan Islam yang betul agar kita tidak melakukan perkara yang dihalang atau tidak dibenarkan oleh Islam dalam transaksi pelaburan emas ini. Justru kita hendaklah mematuhi segala peraturan ataupun segala perkara yang telah ditetapkan Islam dan yang tidak ditetapkan Islam dan tidak dibenarkan Islam. Kita perlu hindarkan daripada melakukan begitu. Kerana kita ni kalau nak kaya pun jangan kaya dengan hasil daripada perkara yang tidak halal. Kita haruslah mengikut panduan Islam agar hidup kita ni lebih diberkati oleh Allah, dan hidup kita ni pun tidak kekal di sini. Justru kita hendaklah melakukan apa perkara yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan segala larangan oleh Allah. Justru setiap pelaburan emas yang kita lakukan haruslah patuh syariah dan tidak tidak langgarlah syariah. Okey.
Itu saja pembentangan saya pada hari ini, dan saya mewakili rakan-rakan saya ingin mengucapkan sekian terima kasih, dan saya harap atas pembentangan kami semua ini semua dapat fahamlah. Terima kasih. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana baik itu datang daripada Allah, yang mana buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.